Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan ujian Wilcoxon, adalah salah satu daripada analisis SPSS, analisis non-parametric test, ujian non-parametric. Ianya menggantikan ujian PET sample t-test ataupun ujian t-test berpasangan untuk yang kalau data tu normal. Jadi ujian Wilcoxon ni kita tahu bahawa untuk data yang tak normal. Jadi, apakah ianya ujian Wilcoxon ni? Ujian Wilcoxon ni adalah ujian nak tahu beza antara perbezaan di antara dua ujian yang sama. Maknanya kat sini, sebagai contoh nak kat sini kita nak tahu kita nak bagi satu treatment ataupun kita nak bagi satu ujian, kita nak bagi satu kelas ataupun kita nak bagi satu aktiviti. Sebelum kita lakukan satu kelas itu, kita test dulu. Ini pre-test lah, kita test dulu ataupun nak dapatkan dia punya kefahaman awal. Lepas tu kita masuk, lepas pada kita berikan test ataupun ujian ataupun instrumen, lepas tu kita masuk kelas, kita ajar scan, kita berikan pemahaman. Lepas pada kelas itu kita testkan lagi dengan ujian yang sama, dengan instrumen yang sama. So kena nak tahu adakah ianya berbeza di antara markah bagi selepas kelas ataupun sama. Jadi kita nak tahu. Jadi kita nak tahu lepas kita nak keberkesanan kita buat kelas tu, adakah ia sama, adakah ia makin teruk ataupun ia makin baik secara statistik. Jadi macam mana kita nak dapatkan dia punya perbezaan ataupun signifikan dia? Kita akan pergi gunakan ujian Wilcoxon, nak tahu antara pre dan juga post test. Jom kita pergi kepada SPSS. Baik, ini adalah interface SPSS yang saya telah buat. Yang pertama ada jantina lah, ada lelaki dan perempuan. Pre 1 hingga 5 ni instrumen yang sama ataupun sebelum lah. Dan juga post instrumen yang sama, ada 5 juga instrumen. Jadi saya masukkan data sebelum dan selepas. Kita dapatkan dia punya mean pre dan juga mean sebelum dan juga mean selepas. Kalau nak tahu macam mana saya lakukan dapatkan mean ni, boleh tengok dalam video saya berkenaan dengan mean. Okey. Baik, kita pergi kepada ujian Wilcoxon. Kita nak tahu mean pre ni ataupun post ni mana lebih baik, ataupun sama, ataupun tak ada beza, ataupun mean tu lebih baik. Okey. Jadi kita akan pergi kepada, pertamanya kita pergi kepada analyze. Kita akan pergi analyze. Bila data ni kita nak lakukan ujian non-parametric, kita akan pergi kepada non-parametric test. Kita tekan non-parametric test dan kita pergi pada legacy dialogues. Dan kita akan pergi kepada two related sample. Maksudnya dua sampel yang sama, dua sampel yang sama menggunakan ujian yang sama. Baik. Seterusnya kita akan dapatkan dia punya apakah variable terlibat. So variable 1 ni kita akan letakkan mean pre, variable 1, variable 2 ni kita letak pada post lah. Baik, dan kita pilih Wilcoxon. Kalau kita tekan exact ni tak perlu ubah apa-apa lah, kita tekan je continue. Option, kita akan ambil deskriptif. Kita nak tahu dia punya nilai deskriptif ataupun nilai secara apa, kita nak tahu dia punya summary. Continue dan kita OK. Dan kita pergi kepada output. Kita lihat kat sini. Yang pertama dia akan beritahu lah ujian non-parametric. Kita gunakan Wilcoxon. Ini secara deskriptif lah, maknanya kita tahu bilangan pelajar selama 40 orang yang ambil ujian untuk pra sebelum dan selepas. Mean dia untuk yang sebelum 2.8, selepas 3.3. Secara deskriptif kita nampak bahawa beza post selepas dengan sebelum ni beza lebih kurang dalam 3.3 tolak 2.8 dekat 0.5. Tetapi ini secara mata kasar. Tapi nak tahu adakah dia berbeza dari segi statistik. So kita akan pergi kepada Wilcoxon Sign Rank Test. Okey. Saya nak terangkan maksud dia. Kita tengok kat sini, dia ada 3 nilai. Yang pertama, negative rank, positive rank, ties dan juga total 40. Kalau kita tengok apa maksud dia negative rank. Negative rank ni maksudnya adalah, kita tengok pada A ni, mean pra ujian, mean sebelum kita lakukan kita lakukan kelas ataupun kita lakukan aktiviti lebih besar daripada mean selepas. Sebanyak 11 orang. Ini ada 11 orang. Mean selepas lebih banyak daripada mean sebelum selama 20 orang.
ataupun mean tu sama je, sebelum dengan selepas sama je, 9 orang. Jadi total dia 40 orang. Kita tengok secara general ni macam nampak positive rank lebih tinggi, tapi ini secara dia punya summarize terhadap mana lebih tinggi. Ada 3. Yang pertama adalah yang sebelum lebih tinggi, yang kedua selepas lebih tinggi, yang ketiga adalah sama, tak ada beza sebelum dan selepas. So kita pergi pada test statistik. Ini adalah statistik yang paling penting. Lepas kita tengok kat sini summary, kita tengok ini macam nampak mean post lebih tinggi secara kasar. Ini nampak mean post lebih banyak 20 orang contoh. Tapi kita nak tengok adakah ianya statistik secara berbeza ke tidak. So kita akan tengok kepada assumption significant ni dan kurungan two tail. So kita tengok nilai dia 0.016. Jadi kita tahu bahawa nilai dia kurang daripada 0.05. Jadi dia menunjukkan bahawa hipotesis null itu ditolak. Jadi kita tahu bahawa, kita nampak bahawa jelas menunjukkan bahawa mean post ataupun mean post pada ujian ni lebih baik berbanding dengan sebelum. Jadi kita tahu bahawa ujian ataupun aktiviti yang kita jalankan itu bermanfaat untuk meningkatkan dia punya kefahaman pelajar tu daripada sebelum kepada sebelah. Tapi kita ingat, walaupun ujian itu lebih bagus, menunjukkan secara statistikalnya baik, tapi ada 11 orang yang mempunyai nilai mean selepas tu lebih kurang daripada mean sebelum. Jadi kita kena alert berkenaan dengan walaupun ujian kita lakukan, aktiviti yang kita lakukan itu baik, tapi ada lagi sebelah orang yang kurang. Jadi kita boleh menambah baik dari segi aktiviti. Ini secara statistikal. Itu sahaja. Baik, itu sahaja berkenaan Wilcoxon. Saya samarahkan sikit. Yang pertama, ianya pengganti kepada PET Sympathy Test, ujian T-test berpasangan. Ianya adalah ujian untuk non-parametric dan ianya ujian untuk nak ketahui bahawa ujian itu sebelum dan selepas itu ada beza ataupun tidak, ataupun ianya sama. Itu sahaja berkenaan dengan analisis data ujian Wilcoxon. Jangan lupa untuk subscribe channel Omar Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.